dunia ni. Jangan cari di camp ni tak jumpa dengan Allah ya. Nak cari di mana? Di dalam syurga baru dapat melihat wajah Allah ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah dalam Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Bacalah kejap pagi ya. Lepas subuh elok baca tu surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Baca surah Al-Qiyamah. Kata dia apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri, dan kepada Tuhan mereka dapat melihat. Bukan melihat saja, nazirah tu memerhatikan sebenarnya. Jadi ini untuk orang ahli syurga sahaja. Kalau nak tengok Allah, kena masuk syurga dulu. Nak masuk syurga ada dua aja syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Dua aja, bukan banyak benar syaratnya. Allah dah janji apa itu? Wallazina amanu wa amilus solihat. Lagi apa? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu syurga. Ayat lain pun ada, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan bagi mereka diberi rezeki-rezeki yang baik-baik daripada buah-buahan. Lalu mereka berkata, buah-buahan ini sama macam buah-buahan di dunia. Rupanya sama, sebenarnya tak sama. Di dunia ni ada derayan, di syurga ada derayan tak? Ada. Di dunia ni ada rambutan, di syurga ada rambutan tak? Ada. Everything is there in heaven. Malahan yang ada di syurga tu 99% dari apa yang ada dalam dunia ni. Yang dalam dunia ni hanya ada berapa? 1% only. 1% saja. Di syurga besok menunggu 99%. Enggak kita nak masuk syurga ni? Orang sana enggak kita nak ni? Enggak. Syaratnya dua aja. Beriman dan beramal soleh, dapatlah masuk syurga. Senang ke susah? Nak masuk syurga senang ke susah? Ya Allah, sekali lagi. Nak masuk syurga senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu ya. Nyebutnya memang senang. Beriman dan beramal soleh. Beriman bukan setakat percaya Allah tu Tuhan. Setakat itu tak ada, tak cukup. Nanti lain kali lah ceritanya tu ya. Tentang bab iman. Kalau setakat percaya Allah tu Tuhan, Acung pun percaya. Ramasamy pun percaya, Krishnan pun percaya. George Bush pun percaya. Tak percaya tanya lagi, Acung ini langit siapa bikin? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tuhan Allah bikin, lalu mengong, kata orang nanya tu bingung ni. Sekarang itu tak cukup. Dia kena beriman, nak faham apa dikatakan tauhid rububiyah, apa yang dikatakan tauhid uluhiyah, apa yang dikatakan tauhid al-asma, apa yang dikatakan tauhid as-sifat. Bukan itu aja, tentang Allah baru. Dengan Rasul macam mana? Dengan malaikat macam mana? Dengan hari kiamat macam mana? Dengan kitab macam mana? Kena yakin betul-betul, barulah dia dikira orang yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Amal soleh itu bukan sembahyang aja. Apa saja kita buat dalam hidup kita ni mesti mengikut peraturan Allah, mengikut Islam yang tadi. Baru layak masuk syurga. Bila layak masuk syurga, nikmat yang paling besar dalam syurga ialah nikmat melihat wajah
wajah Tuhannya. Itu dia nikmat yang paling besar. Tak ada mengatasi nikmat yang lain. Yang lain-lain tak ada mengatasi nikmat melihat wajah Tuhan. Ya. Nanti dalam syurga besok Allah kumpulkan kita lah ni. Damai ke kita ni? Ya Allah, damai ni. Damai ke kita yang nak masuk syurga ni? Kita lah. Siapa rasa aku tak ada canda? Tak ada tu. Kita mesti optimistik. Tahu optimistik? Ya Allah, tak erti lah macam komputer. Berharap kita ni yang nak masuk syurga, bukan damai ya. Ada orang rasa aku tak ada lah layak tu, ustaz tu cerita syurga orang lain. Tak dapat tu. Ya. Jadi bila kita masuk dalam syurga, ya, Allah datang kepada kita lalu bertanya, apa nikmat lagi yang kamu belum terima wahai hamba-hambaku? Kita pun menjawab, ya Allah, kami sudah menerima segala-gala nikmat yang tak pernah kami rasa sebelum ini. Oleh itu ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami supaya sujud kepada kamu bagi kali yang terakhir ni. Kata Tuhan dalam syurga, mana ada sujud? Kalau nak sujud di mana? Di dunia ni sekarang, now, al-an, at this moment. Kalau nak sujud ya, udah bagi akhirat tak ada sujud lagi. Ini cerita kitab ni ya, bukan longgok-longgok ni tau. Jangan ya ustaz ni tahu ni, ini cerita kitab. Nak kitab ni boleh saya bawakan kitab ni. Ya. Kemudian oleh kerana kamu mohon benar-benar, kata Tuhan, aku izinkan kamu sujud bagi kali terakhir. Ini terakhir, lepas ini tak ada sujud lagi dah. Maka Allah pun perintah, wahai hamba-hambaku, sujud kamu semua. Kita pun sujud. Kita sujud, Nabi sujud, Nabi Muhammad sujud, Nabi Ibrahim sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Ayub sujud, malaikat-malaikat pun sujud. Tahu berapa lama sujudnya? 40 tahun tahu sujudnya. 40 tahun. Akhirat tu tuan-tuan, bukan 40 tahun dunia. 40 tahun akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Kira ada sendiri. Saya tahu jawab, tak nak ngabur. Suruh kira sendiri. Ya. Punya dah lama sujudnya. Tak ada lengur-lengur, tak ada jemu-jemu. Dalam dunia ni, kalau ustaz ni kan jadi imam, tampilnya lama sujud macam. Tuan-tuan, tampilnya lama benar sujud tu. Kita pun gelisah, budak ke belum, budak ke belum, budak ke belum, budak ke belum. Angkat muka, belum weh, kita letak balik. Ya. Itu dalam dunia. Ini sana esok tak ada jemu-jemu, tak ada susah-susah, tak ada payah, tak ada tak ada letih-letih, tak ada lengur-lengur. Sujud aja. Sehinggalah Allah perintahkan, angkat mukamu wahai hamba-hambaku. Kita pun angkat muka. Lepas itu dipanggil Nabi. Mula-mula dipanggil Nabi Musa. Suruh Nabi Musa baca kitab yang diberi kepadanya. Kitab apa? Nabi Musa kitab apa? Taurat. Maka Nabi Musa pun baca dari kitab Taurat. Lepas itu dipanggil pula Nabi Isa. Disuruh baca kitab yang diberi kepadanya. Apa kitabnya? Injil. Dalam bahasa Inggerisnya Bible. Dibacanya. Bacalah tu, tak ada apa-apa dibaca dah. Sudah habis dia baca, disuruh pula Nabi Daud. Nabi Daud apa nama kitabnya? Zabur. Nabi Daud pun baca daripada Zabur. Punyalah sedap suara Nabi Daud. Tenggelam kita dalam nikmat mendengar suara Nabi Daud. Hayal tak sedarkan diri. Kerana suara Nabi Daud tu memang merdu sekali. Agak-agak mana sedap suara Nabi Daud ke suara Mawi? Tuan-tuan dan puan-puan, mana sedap suara Nabi Daud ke suara Michael Jackson? Mana sedap suara Nabi Daud ke suara siapa lagi? Yang menang Akademi Fantasia tahun ni siapa? Mana sedap? Ya, tenggelam kita. Nabi Daud ni tuan-tuan dan puan, masa zaman dia hidup dulu, bila dia baca Zabur, tahu burung berhenti tengah terbang, berhenti. Bukan hinggap tau, berhenti. Tahu berhenti tak? Break dia. Break di awang-awangan nak dengar suara Nabi Daud tu. Begitu. Terawang-awang tu berhenti. Ya. Itu zaman Nabi Daud dulu, punyalah sedap suaranya. Itu sebab orang tepi Sungai Perak, dia ada cipta lagu.
lagu Rabbana. Ya. Menceritakan kesedapan suara Nabi Daud tu. Diciptakannya lagu Rabbana. Rabbana tahu? Rabbana lah. Rabbana orang tepi Sungai Perak tu tahu Rabbana. Bila nak kahwin pakai Rabbana. Ada lagunya. Ya. Nak dengar tak lagunya? Tunduk menangis. Tapi itu dia memang sedap dah suaranya. Ustaz ni tak sedap suaranya ya. Ya, Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah la Daud. Tu pukul apa ni tu? Pukulnya pun kincat namanya. Pukul kincat. Siapa orang tepi Sungai Perak tahulah. Tak ada orang tepi sorang-sorang tu ni. Itu namanya pukul kincat namanya. Padahal cerita itu bukan munasabah pun. Munasabah kan? Yang menangis siapa? Siti Fatimah. Ngapa dia nangis? Mendengar suara Nabi Daud. Padahal bila pernah Siti Fatimah berjumpa dengan Nabi Daud? Siti Fatimah zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad. Dia anak Nabi Muhammad. Tapi tak pernah tu nak menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud. Ya. Kemudian Allah panggil pula Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun baca dari surah Al-An'am. Surah Al-An'am ya. Dia baca. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad 70 lebih merdu daripada suara Nabi Daud. 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Ya. Cuma kita belajar, baca kitab, tok guru ngajar kan, orang yang paling sedap suara siapa? Nabi Daud. Nabi Muhammad tak sebut sedap suara, tapi suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Itu yang kita dengar nanti di syurga. Kalau dapat masuk syurga lah. Mudah-mudahan dapatlah. Nak masuk syurga kena takwa tadi. Bila takwa salah satunya latihan di bulan Ramadan. Ya. Itu dia kegembiraan yang mutlak. Paling gembira ialah mendengar, melihat wajah, mendengar suara Nabi Muhammad. Ada lagi. Lepas itu Allah tanya kita, mahukah kamu aku buka hijab? Hijab tu artinya dinding. Aku buka dinding supaya kamu dapat melihat wajah aku. Ada orang tak nak tengok Allah? Masa itu semua orang, nak ya Allah, kami nak melihat kamu ya Allah. Allah pun buka hijab. Bila buka hijab tu kita nampak rupa Allah dengan mata kepala ni. Dengan mata kepala ni. Mana rupanya tak, jangan tanya saya bukan tahu. Ya. Sebab nikmat yang di syurga tu tak pernah dilihat oleh mata. Mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang dalam syurga tu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di dalam hati. Dan hati manusia pun tak pernah terlintas. Itu dia. Inilah kegembiraan yang mutlak betul. Dapat kita melihat wajah Allah. Itu dua kegembiraan tadi, ingat tak? Yang pertama apa? Udah lupa, penat ngapunya. Yang pertama apa? Kegembiraan yang pertama apa? Ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua? Ketika melihat wajah Allah di dalam syurga. Itu dia dua kegembiraan. Satu di dunia, satu di akhirat. Okey, last sekali. Ya, dah ada ke-9. Dah ke-9 lebih. Ya, last sekali. Ini. Boleh kan? Kalau tak boleh, berhentilah. Di bulan Ramadan sahaja ada satu malam yang Allah datangkan khusus kepada kita hanya di bulan Ramadan. Lain-lain tak ada malam itu. Yang ada bulan Ramadan aja. Siapa tahu nama malamnya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Siapa bertembung dengan Lailatul Qadar malam itu, dia dapat pahala 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tuan-tuan dan puan-puan? Ya, siapa ada handphone, kira tengah handphone. 1000 bagi 12 berapa tahun? Ya Allah. 1000 bagi 12. Saya bagi masa. Berapa? Berapa tahun? 1000 bagi 12. Allah, dah ada kalkulator pun tak tahu anunya. Dia PMA dapat berapa ya kata? Berapa? 83.3333333 tak orang terhenti 3 ni ya. Ada. Bermakna paling kurangnya dia dapat pahala 83 tahun punya ibadat. Siapa ada umur 83 tahun kejap ni angkat tangan. Ini dia pahalanya 83 tahun punya pahala. Itu kalau setahun dapat. Kalau tahun sudah dapat lagi, tambah lagi 83 tahun. Kalau umur saya ni 72 tahun, tiap-tiap tahun dapat macam? Tiap-tiap tahun dapat 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun. Kena 10 tahun je dah 830 tahun. Ya. Sikit ke punya banyaknya pahala tu. Tak boleh dinilai oleh kita. Itu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam tu redundant. Bila sebut malam tak payah sebut Lailatun. Lailah tu malam lah. Kalau nak sebut malam, jangan sebut malam Lailatul Qadar, sebut saja Lailatul Qadar. Kalau nak sebut malam, malam Qadar boleh. Jadi orang yang bertembung dengan Lailatul Qadar tu, dia dapat pahala 83 tahun punya pahala. Itu paling common tu. Oleh yang demikian, tiap-tiap malam patutnya kita berjaga untuk menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Mulanya malam 1 Ramadan tu sampai 30 Ramadan. Jangan kita berhenti bangun tengah malam, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, baca Quran, apa-apalah, buat zikir ke apa ke, tiap-tiap malam. Mudah-mudahan bertembung dengan Lailatul Qadar. Mesti bertembung kalau tiap-tiap malam. Kerana dia hanya turun di bulan Ramadan. Cuma bila turun tu tak dikaburnya. Kalau Rasul kabur, dia turun malam 27 macam tuan-tuan. Bila malam 27 tu penuh surau ni, tak muat surau ni. Itu malam Rasul tu tak ada tu kadang malam. Tinggal tu imam dengan tu Bilal. Itu sebab tidak diberitahu. Itu pun malam 27 tu tuan-tuan, saya pernah pergi sebulan sebulan di Mekah, tahu? Umrah sebulan di Mekah. Bila malam 27 tu, orang Arab yang tempatan tu semua keluar belakang. Semua berada di masjid. Sampai kita nak masuk masjid pun tak boleh. Terpaksa sembahyang di atas jalan. Kenapa? Guna penuh, orang tempatan pun pergi juga. Kerana masing-masing nak merebut malam 27. Kata dia malam tu keluar Lailatul Qadar. Memang dia keluar pun, tapi tidak tertentu malamnya. Tidak tentu malam 21 ke 23 ke 25 ke 28 ke 30 ke tak tentu. Tapi kita kena tiap-tiap malam bersedia untuk menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Malam itu Jibril bersama-sama dengan para malaikat, tak tahu berapa juta malaikatnya, bertebaran pergi menziarahi tiap-tiap orang yang beriman. Tak kira di mana dia berada, di rumah ke, di pejabat ke, dalam hutan ke, dalam perahu ke, dalam bahtera ke, di padang pasir ke, di dalam kemah ke, di mana saja mereka berada. Dalam kapal terbang yang hilang tu ke, tak tahu dia. Kalau ada lagi lah orang beriman dalam tu, diziarahi oleh malaikat. Mereka akan bagi salam, tahu. Cuma kita tak dengar lah dia bagi salam. Assalamualaikum ya Ustaz, Assalamualaikum ya Tuan Hamzah. Kata dia bagi salam, tahu. Assalamualaikum ya Tuan Samad. Dia bagi salam pada semua orang. Yang lain tu tak tahu nama, tak ada lah sebut. Assalamualaikum ya Timah. Ada Timah tak? Tak ada. Tak ada. Assalamualaikum ya Munah. Ada Munah? Tak ada juga. Assalamualaikum ya Zainab. Ada? Ngangguk lah kalau ada. Dia bagi salam. Lepas itu dia berjabat tangan dengan tuan rumah tu.
Ya, dia berjabat tangan, jangan bayangkan dia bagi salam assalamualaikum jawab tangan berbulu, tangannya pensan pun. Ini seolah-olah dapat fadilat berjabat tangan dengan malaikat. Ya, lepas itu kalau kita kebetulan sudah bangun, sedang berqiyamul lail, sedang wirid, sedang zikir, dia akan doakan untuk kita. Ini yang mendoa ni malaikat, tuan-tuan. Kalau malaikat mana ada dosa, dia mendoakan untuk kita. Qabul ke tak? Garanti dia qabulkan oleh Allah kerana yang mendoa tu malaikat. Sampai siang dia mendoakan untuk kita. Sebab itu kita kena menunggu kedatangan Lailatul Qadar ni. Jangan dah dapat idak-idak lah. Kata dapat juga. Kalau kita dapat pahala berapa lama? 83 tahun punya pahala. Cuma tuan-tuan, dia takkan masuk dalam 4 buah rumah. 4 jenis rumah tak masuk malaikat tu. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu orang yang sedang mabuk arak. Mabuk baru lepas minum arak. Tengah mabuk tu. Aci, bukan pit. Tengah mabuk. Itu dia tak masuk. Yang kedua, dia tak masuk kalau dalam rumah tu ada anjing atau babi. Itu tak masuk dia. Ataupun ada patung anjing, patung babi, tak masuk juga. Kalau ada tabung duit tu gambar anjing, gambar babi, tak masuk dia. Yang ketiga, dia tak masuk kalau ada dalam rumah tu patung-patung. Patung-patung yang jadi perhiasan. Kadang-kadang ada rumah orang Islam tu naruh patung tau. Patung tu letak belakang Quran. Tak masuk malaikat. Dan yang keempat, kalau ada dalam rumah tu orang yang sedang junub yang haram. Junub haram. Junub halal tak apa. Junub haram. Nak terang benar ke? Apa benda yang junub haram? 4 itu jenis rumah itu tak masuk malaikat tu. Lari dia. Dia patung mati lari dia. Ada anjing lari dia. Ada orang mabuk dalamnya lari dia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup sikit lagi, yang tak masuk tu malaikat apa? Yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat rahmat. Itu yang tak masuk. Ada satu malaikat tak pedulinya, lantaklah apa yang ada dalam rumah tu dia masuk. Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat maut. Lantaklah apa dalam rumah tu, time dia masuk, dia masuk. Pasal maut ni dia bukan apa? Bukan ada rukun. Ada rukun ke maut tu? Ada? Rukun mati yang pertama tuai, ada ke? Tak ada. Yang kedua lemah jantung, ada? Tak ada. Yang ketiga darah tinggi, ada? Yang keempat kencing manis, ada? Kalau nak mati tu anytime it will come. Tak kira masa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Allah tahu kita ni kalau boleh nak lari dari mati. Siapa nak mati angkat tangan? Siapa pun tak ada. Siapa nak syurga angkat tangan? Tak ada juga. Ada seorang. Ramai nak syurga. Atau bila nak masuk syurga kalau tak mati? Kena mati dulu baru dapat masuk syurga. Itu dia tuan-tuan. Jadi mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu, kata Allah Ta'ala, dan Allah pun tahu kita ni kalau boleh biarlah jangan mati. Itu yang beri benar, makan pamoga lah, lagi apa, makan majun tongkat ali lah, lagi apa, makan kopi keras lah, makan apa lagi, makan apa? Kopi jande, ya. Saya tak apa dengar. Makan kopi jande lah. Supaya jangan mati lah tu. Tapi mati juga. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menemui kamu,
walaupun kamu berada di dalam mahliga yang teguh. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah dia ceramah kita malam ni tentang fadilat Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita patutnya menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Menanti-nanti kedatangan Ramadan dengan penuh minat. Jangan monyok aja. Patutnya kita ceria dengan kedatangan Ramadan. Menunggu-nunggu macam kita menunggu kedatangan apa? Kedatangan tunang. Macam nunggu kedatangan tunang, tahu? Tak ada tunang ke mana? Ada tunang tak? Tengah bertunang atau macam mana? Tengah bertunang atau macam mana nunggu kedatangan tunang? Dah janji dengan tunang tu dia nak datang pukul 11. Pukul berapa nunggunya? Pukul berapa nunggunya? Pukul 8 dah nunggu, terjenguk. Itu tengah bertunang ya. Demo pun begitu juga. Kita hantar mesej. Tunangnya hantar mesej. Nak datang ke rumah dia, nak makan tengah hari rumah dia. Agak-agak pukul berapa dia pergi merkit? Pukul 7 pagi dah pergi merkit. Ya. Merkit tapah tak main lah. Pergi Ipoh perginya. Ya. Pasal apa? Tunang nak datang. Lepas tu pukul 8 dah di dapur, dah terlepak je dapur tu, ngerik bawang lah. Agak-agak pisau ngerik bawang tu pisau mana? Pisau beletung kan? Betul kan? Pisau yang berkerewang-kerewang tu. Ya. Lepas tu gulai pun kejap-kejap rasa. Tanya mak mana ke mak masing ke mak? Kejap-kejap rasa. Ya. Tapi kalau dah kahwin, dah menunggu isteri macam mana? Janji pukul 11, pukul berapa nunggunya? Pukul 3 baru datang. Itu kalau dah jadi isteri ya. Saya lah tuan-tuan loving couple sampai sekarang ya. Dia memang begitu juga. Kalau dah jadi suami, tak ada beria benar. Masak ikan tu macam mana? Macam mana dia masak ikan? Cong je, tahu cong. Bubur dalam minyak, cong je. Lepas tu bunyi telefon. Dia pun pergi kepada telefon. Ya. Pergi pada telefon, dia pun anu sampai bersila. Lepas tu sudah dah hangit aja dapur tu. Udah berasap dapur tu. Kenapa? Ikan tadi udah hangui, dah bagi kucing. Nyudahnya apa? Bila bagi kucing sudah apa? Tanya suaminya, mana ikan yang tadi masak tadi mana? Apa jawabnya? Udah curi dia kucing, kata. Padahal hangui kerana apa? Kecuaian dia. Itu dah jadi suami. Kalau tengah tunang marin, masaknya goreng ke? Apa masaknya? Entah beberapa jenis masak ya. Beberapa jenis, ada tom yam lah, ada gula masam lah, ada gula asam pedas dan sebagainya. Macam itulah patutnya kita menunggu kedatangan Ramadan. Ya. Jangan monyo aja, Allah aku dah datang lagi Ramadan lagi, baru lepas kita kalau sembahyang tarawih tak habis lagi penatnya yang tarawih, ini dah datang balik, monyo aja. Kalau dia tak suka dengan kedatangan Ramadan, maknanya dia tak suka dengan hukum Islam. Jadi kita kena kena betul-betul enthusiastic. Tahu apa arti enthusiastic? Gairah betul-betul menunggu kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah bagi kita sifat takwa. Bila takwa, barulah kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu, ampun maaf ceramah yang tak sepertinya ini, yang tak teratur pun, tak tersusun pun, minta ampun, minta maaf lah. Itu setakat kemampuan saya. Kalau betul, kalau baik, terimalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana salah silap, itu kelemahan saya. Ya, tanda saya ni tak ada ilmu, kekurangan ilmu saya. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Kalau ada pelawai lah, ada lah datang insya-Allah. You know pelawai, I know come. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالحمت فلك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وخلق الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمته وتلهمنا كما ألهمته متحفظنا مننت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.